Mampukah PN kawal kos sara hidup? Bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub semasa hayatnya tidak berhenti-henti berusaha untuk membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutamanya mereka yang berada dalam golongan B40. Kerajaan kita memang mendepani isu kos sara hidup rakyat, tetapi kerajaan tidak boleh mengawal kos gaya hidup rakyat. Demikian kata-kata beliau yang sewajarnya menginsafkan gerombolan pemimpin Perikatan Nasional dan pentaksub mereka yang tidak berhenti membangkang walaupun perkara itu baik dan bermanfaat kepada rakyat. Bermula dengan inisiatif Payung Rahmah yang menyasarkan golongan B40 dan miskin tegar khususnya menerusi jualan rahmah, pakej rahmah dan menu rahmah. Dilancarkan pula kempen kasih sayang ibu dan si manja untuk jualan jenama barangan bayi. Demi memastikan manfaat inisiatif Payung Rahmah sampai kepada kumpulan dalam kategori B40, KPDN melaksanakan jualan rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat bagi membantu rakyat dengan cara lebih bersasar. Bagaimanapun rakyat Malaysia kehilangan menteri yang kreatif, beriltizam dan bekerja tanpa henti ini. Beliau yang juga bekas Timbalan Presiden Amanah telah pergi menghadap ilahi pada jam 9.23 malam 23 Julai 2023 yang lalu. Walaupun pemegirian beliau yang mengejutkan rakyat itu ditangisi, namun manfaatnya masih dinikmati rakyat sehingga ke hari ini. Payung Rahmah yang diperkenalkan April lalu membantu menurunkan kadar inflasi daripada 4.7% pada Oktober 2022 kepada 2% hari ini. Usaha murni KPDN yang diterajui Salahuddin diteruskan oleh Timbalan Menteri KPDN Fauziah Saleh yang juga pengerusi Biro Institut Latihan Keadilan. Menurut Fauziah, 2 juta penduduk di negara ini telah menerima manfaat daripada jualan rahmah yang melibatkan nilai jualan yang berjumlah 50 juta ringgit. Pelaksanaan program tersebut turut memberi kesan positif dalam meringankan kos sara hidup rakyat Johor. Katanya ia telah memberi manfaat kepada lebih 600,000 pengguna dengan rekod jualan melebihi 13 juta ringgit di negeri ini. Fauziah berkata bagi jualan rahmah bergerak yang dilaksanakan di 575 lokasi di seluruh negara termasuk Johor. Bagi program jualan rahmah bergerak di Johor, ia telah dilaksanakan di 26 lokasi berbeza untuk membantu masyarakat luar bandar memperoleh bekalan barangan keperluan asas dengan lebih mudah, katanya di petik media. Itu belum lagi dikira manfaat daripada menu rahmah yang pernah dikeji oleh ahli Parlimen Kaparpas mewakili Perikatan Nasional iaitu Dr. Halimah Ali dengan dakwaan karut kononnya boleh menyebabkan sakit kanser dan autism. Demikian pencapaian KPDN di bawah teraju almarhum Salahuddin hanya dalam tempoh tidak sampai 8 bulan bila memegang jawatan yang amat mencabar itu. Apa pula pencapaian Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan timbalannya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang selama hampir 33 bulan berkuasa dalam Kerajaan Tebuk Atap dari 1 Mac 2020 hingga 10 Oktober 2022. Prestasi mereka berdua jika dicampurkan pun tidak dapat dibandingkan dengan Salahuddin. Mahyadin menutup pintu ekonomi menerusi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang dan menghalang sidang Parlimen menerusi pengisytiharan darurat walaupun tidak perlu semasa menjadi Perdana Menteri ke-8. Sementara itu Abdul Hadi Awang yang memegang jawatan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri hanya tahu makan gaji buta kerana prestasi kosong. Bukan rahsia bahawa kedua-dua mereka sering ponteng mesyuarat di Dewan Rakyat ke-14 iaitu pada tahun 2018 hingga 2022. Pemimpin Perikatan Nasional hanya tahu memperbodohkan rakyat dengan naratif 3R iaitu raja, kaum dan agama yang direka untuk memperlekeh istana atau menakut-nakutkan rakyat. Sebagai contoh, Mahyadin yang juga ahli Parlimen Paguh ketika berucap pada ceramah Perdana PN di Kempas 2 September lalu menghasut rakyat supaya jangan bagi satu undi pun kepada Pakatan Harapan. Suhaizan Kayat dengan fatwa yang terkeluar daripada hukum syarak. Saya bagi hukum haram. Demikian katanya. Kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab dan melampau itu dikecam oleh pelbagai pihak termasuk Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Mohamad. Kalau tuduh-menuduh itu seolah-olah sudah perkara biasa, bukan baharu. Tetapi yang kita tak mahunya kalau diseret kepada hal yang menyentuh hukum. Tegas Muhammad Syukri dipercayai merujuk kepada fatwa Mahyadin walaupun beliau tidak menyebutnya secara khusus. Nampak tak? Mufti kerajaan yang ditakbir oleh kerajaan PAS pun menganggap Mahyadin sudah tergelincir. Bagaimanapun setelah dikecam pelbagai pihak, Presiden Bersatu itu mendakwa kononnya hanya berkias dan kenyataannya dimanipulasi dan diambil di luar konteks. Seperti yang selalu dilakukan oleh pemimpin Perikatan Nasional apabila mereka kantoi. Malangnya pimpinan tertinggi PAS juga sama riaknya dengan Bersatu.
Sebelum itu, Abdul Hadi didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan menerusi ceramahnya di Markas PAS Bakri Mua pada 26 Ogos lalu. Anehnya, Abdul Hadi hanya bersungguh-sungguh menyanggah kuasa lembaga pengampunan setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 oleh Yang di-Pertuan Agong. Baginda memegang kuasa memberi keampunan mengikut perkara 42/1 dan 42/2 Perlembagaan Persekutuan. Setakat itu sahajalah tahap kebolehan yang mampu dicapai oleh pemimpin Perikatan Nasional yang kononnya pejuang rakyat, bangsa Melayu, raja-raja Melayu dan Islam, tetapi hakikatnya hanya mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Jadi apa yang mereka mampu tawarkan oleh pimpinan Perikatan Nasional kecuali bermain dengan sentimen 3R, tidak sudah-sudah dan menanam kebencian orang Melayu terhadap kaum lain menerusi momokan terhadap DAP. Akibatnya Mahyadin disiasat mengikut Seksyen 506(b) Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam. Manakala Abdul Hadi disiasat di bawah Akta Hasutan 1948. Kedua-dua figura ini juga disiasat berdasarkan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman menurut laporan media yang memetik sumber Polis Diraja Malaysia PDRM. Apa gunanya mengurangkan 2/3 majoriti di Parlimen kerana pemimpin Perikatan Nasional tidak mampu untuk membantu mengawal peningkatan kos sara hidup. Gelagat mereka selama ini hanya tahu mentohmah, bukannya membangkang secara konstruktif maupun memberi cadangan yang berhikmah. Sikap ini amat berbeza dengan Suhaizan, bekas setiausaha politik Salahuddin yang sentiasa tawaduk dan komited untuk terus membawa legasi almarhum, bukan hanya untuk pengundi Pulai, Simpang Jeram dan bangsa Johor, tetapi seluruh rakyat Malaysia. Justru, jika kalian sayang negeri Johor dan Malaysia, amnya, jangan persiakan undi untuk parti politik yang pemimpinnya semasa berkuasa telah gagal makan gaji buta dan hari ini bercakap tanpa merujuk kepada fakta selain hanya mahu menebuk atap kerajaan yang di-Pertuan Agong. Ingat, rakyat sentiasa memerhati